Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube sekalian. Terima kasih kerana anda sudi subscribe channel saya. Walaupun channel ini channel direct ya, channel tidak orang kata kita ambil dengan data-data apabila kita mengemukakan sesuatu perkara ataupun hujah. Namun demikian, dengan penceritaan ini juga saya dapati ramai juga penonton-penonton memberi sokongan kepada saya. Terima kasih banyak-banyak di dalam urusan memurnikan Islam itu sendiri. Walaupun kita ni orang awam, kita patut menyampaikan kepada orang awam yang lain daripada ceramah-ceramah ataupun apa-apa yang berlaku terhadap antara orang-orang ilmiah, yang mana tidak semua orang awam memahami kata-kata mereka. Jadi kita sebagai orang awam, orang perantara, perlulah mengolah kembali untuk kita sampaikan kepada orang awam berkenaan dengan apa yang berlaku. Ya, hari ini macam-macam ya, macam-macam berlaku. Sesuatu kadang tidak masuk akal. Sebagai contoh, pada bulan ini saja sebanyak 3 kes penghinaan terhadap agama Islam, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh orang Islam sendiri. Ini apa masalahnya sebenarnya? Apa masalah mereka itu? Dan seorang saya dapati yang di Kelantan itu memanglah dia tu ialah seorang penagih dadah. Jadi tak dinafikan penagih dadah ni boleh buat macam-macam kan. Yang dua lagi tu seorang wanita yang mengaku dia telah pun hafaz Al-Quran sejak kecil ya, dan memakai tudung sejak kecil. Tetapi dalam satu majlis beliau telah membuka tudung beliau dan membuka baju beliau. Ini adalah merupakan satu penghinaan yang besar kepada agama Islam dan orang Islam itu sendiri. Semua tahu bahawa negara Malaysia ini adalah sebuah negara yang agama resminya agama Islam. Namun demikian, undang-undang syariah ataupun syariah law ini saya pun rasa pelik juga. Dia berada di bawah, terasing dan berada di bawah undang-undang sivil. Ya, kalau kita lihat, kalau negara Islam sudah tentu undang-undang Islam lah yang diutamakan. Itu kita tak tahu kenapa boleh berlaku begitu. Dan para pemimpin politik, para pemimpin agama yang lebih arif tentang perkara itu, kita tak nak komplain lah ya. Apa yang kita orang awam ni, itulah apa yang kita tahu, dan kita sokong lah. Sokong bagaimana? Sokong benda yang baik. Kita jangan sokong benda-benda, perkara-perkara yang tidak baik. Dan permasalahan yang berlaku yakni berkenaan dengan penghinaan agama Islam ni, saya rasa ia salah satunya lah disebabkan oleh masalah mental lah ya. Setelah kita 2 tahun berempah pulas dengan wabak COVID-19, kejatuhan ekonomi diri, ekonomi keluarga dan ekonomi negara keseluruhannya jatuh, dan menyebabkan ramai manusia otaknya tak berapa betul, kan. Jadi di situ adalah ada sebab-sebabnya lah. Jika kita tidak kawal dengan betul, kita akan menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan agama kita, dan menjadikan kita seorang yang derhaka kepada Tuhan kita, derhaka kepada Rasulullah, Nabi kita. Ini yang perlu kita fikir-fikirkan, dan perlu kita, kalau kita ada masalah, kita jumpalah orang-orang yang lebih arif dan minta khidmat nasihat daripada
mereka, kerana dalam perjalanan kehidupan ni macam-macam. Allah jadikan juga satu jenis lagi makhluk yang memang dia bertugas untuk menghasut manusia. Jadi bila kita lemah, dia pun masuklah hasut kita, dan kita terpengaruh dengan hasutan tu, maka kita pun secara tidak sadar, barangkali kita tidak sadar kita membuat sesuatu kesalahan kepada diri kita sendiri dan kepada orang ramai, yakni menghina agama kita sendiri. Ya, saya dalam video pendek ni berharap sangatlah kepada orang-orang Islam supaya lebih mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhilah persengketaan di antara kita dan manusia-manusia yang lain. Dan setiap masalah tu sudah pasti kita boleh selesaikan. Tidak ada masalah yang tak boleh selesaikan kecuali mati, kan? Itulah mukadimah pada hari ini, yang kita harapkan negara Malaysia menjadi sebuah negara yang harmoni, menjadi sebuah negara Islam yang diamalkan oleh orang-orang Islam dengan penuh aman dan harmoni. Jauhilah persengketaan antara kita semua. Ya, apa yang berlaku hari ini juga ada golongan-golongan memfitnah orang tu, memfitnah orang ni dalam fitnah agama, yang mana masing-masing menegakkan benang basah. Ya, masing-masing mengatakan mereka betul. Itu juga salah satu punca menyebabkan orang-orang awam ini merasa kecewa dan fed up dengan asatizah Islam yang sepatutnya menjadi tempat rujukan mereka, tetapi mereka lihat yang lebihnya ialah masing-masing mencari populariti, masing-masing menegak benang basah, masing-masing menunjukkan diri, mengatakan diri mereka saja yang betul, dan memeningkan kepala orang awam, menyebabkan orang awam rasa, orang kata, fed up lah dengan apa yang berlaku di negara kita ni, dan menyebabkan juga orang awam bertindak mengikut naluri mereka sendiri tanpa merujuk kepada asatizah agama yang sepatutnya mereka dapat mendapat konsultan daripada mereka. Ya, itulah. Harap-harap sahabat semua menyokong dalam usaha untuk kita membenteras sebuah fahaman yang kita katakan fahaman Wahabi yang berleluasa di negara kita, yang kita rasa boleh mengancam keselamatan negara. Dan kita harap marilah kita sama-sama mengamalkan agama yang telah lama bertapak di negara kita ini, yang daripada nenek moyang kita dahulu lagi, yang mana kita ini bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah.